naik motor peluk rapat. Jom sayang, kita pergi dekat padang tu, kita join latihan menembak. Senapangnya tinggal, orang yang pergi. Dah tua-tua ni. Menembak pula kerjanya. Aduh. Ramai pula saya tengok tadi. Saya ingat tempat ceramah tadi. Rupanya latihan menembak. Berapa ramai orang sini dah pergi menembak situ? Tak ada. Tak, senapang tinggal situ, dia tercampak ke belakang. Ramai mana orang luar lah latihan menembak situ. Biasanya siapa yang nak menembak tu? Polis. Memang tu lapang sasar ke? Tapi buatlah. Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi surau, tuan pengasas, tuan imam, barisan jawatankuasa surau, pemimpin-pemimpin dan mereka yang tak ada kaitan dengan kampung ni pun selamat datang ucapkan. Dia tahu-tahu dia datang kan, kan. Boleh depan, boleh. Oh, dia kena berdepan ni, mic ni. Sini kot, sini sikit, tepi sikit. Okey, okey. Jadi orang yang tak ada kaitan tu maksudnya orang yang bukan orang kampung ni lah kan, tapi dia dengar-dengar dia datang kan. Hari ni kita sembang santai je, bukan ceramah pun kan. Tapi yalah, dah nak masuk tahun baru ni, kejap je nak bagi tahu apa. Bila kita cakap tiba-tiba dah nak masuk tahun 1444, baru je lagi rasanya dapat kalender 1443. Maknanya apa tu? Nak mati dah tu. Payah mana lah kan, mana dah nak mati dah, kita ni dekat sangat kan. Macam mana pun tu lah, saya memang personal request, saya yang minta sangat ni nak ceramah kat surau ni. Saya teringat-ingat yang dulu kali terakhir kita bertemu kan, seronok sangat ceramah kat surau ni, suasananya kan. Alhamdulillah. Ini iya ke, saya dengar tu, saya orang mengumpat tu saya dengar dah. Kan? Iya betul. Tanya Ustazah Maznah tu, saya yang cakap dengan dia, Ustazah surau yang tu nak tak kalau panggil ceramah? Dia kata kan, Alhamdulillah. Jadi dalam kita mencari keberkatan, keberkatan hidup kita ni berubah tahun, berubah hari, berubah masa, berubah jam. Tapi dalam lalu tu kan kita mencari keberkatan. Ada orang hidupnya tak panjang tapi penuh dengan keberkatan. Ada orang hidup panjang tapi banyak disia-siakan. Ada. Tu sebabnya 3 perkara yang Allah Ta'ala akan tanya bila kita dah mati besok. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat. Nikmat apa Allah Ta'ala tanya? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta, nikmat ilmu. Tu Allah Ta'ala akan tanya. Nikmat muda, macam mana habiskan masa muda. Nikmat umur, macam mana kita manfaatkan umur yang Allah bagi kat kita. Kalau sampai umur lanjut masih ke masjid, ke surau, ada harapan. Tapi kalau lah anda kata umur yang banyak ni kan, dia menyibukkan diri, dia pergi ke kelab-kelab dangdut, kelab apa kan, contohlah kan, masih lagi pergi, tu cari pasal namanya. Bayanglah mati tengah berjoget, payah betul. Ni cakap betul ni. Saya masa saya jadi pengarah undang dulu, pergi operasi dengan pihak kuasa, menangkap orang yang apa ni, menangkap orang yang buat pusat hiburan lebih masa, yang tak ada lesen, masuk kelab dangdut ni, yang nak mati semua joget lagi. Sini pun ada.
Sana okay. Bukan dalam surau ni. Jangan puas mencari mana satu. Tak harap dia berubah lah. Makin ramai pula yang datang ni. Ni buat pengumuman kat radio Selangor ke apa ni? Alhamdulillah. Jadi demikianlah ceramah kita pada hari ini. Ada yang baru sampai dah habis ke dia kata. Gurau. Jadi makna kata itu dia macam-macam. Ada orang manfaatkan hidup dia macam mana. Kemudian nikmat harta, macam mana kita dapat duit tu, dari mana-mana harta kita perolehi, ke mana kita belanjakan. Dan begitu juga yang keempatnya, nikmat ilmu. Bila dapat ilmu, kita amalkan ke tidak, dan kita sebar panjangkan ke tidak, Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Jadi tiga ni, nikmat, amanah, silaturahim, Allah Ta'ala akan tanya. Jadi kena jagalah tiga-tiga tu mustahak. Jadi macam yang saya sebut tadi, kita dalam hidup ni mencari keberkatan. Contohnya kalau kita mencari keberkatan rezeki, apa maksud keberkatan rezeki? Keberkatan rezeki sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagih-agihkan, boleh dikongsi. Tapi kalau rezeki ni tidak berkat, sikitnya tak pernah cukup, banyak pula tak puas. Ibarat meminum selautan air tetapi tidak hilang dahaganya. Jadi kalau tengok keberkatan, yang pertamanya keberkatan dalam hidup ni kita nak kejar masuk tahun baru ni. Kejarlah keberkatan hidup. Yolah, makin ramai orang datang lah. La ilaha illallah. Ni satu bas ada ni. Minta ke depan sikit. Ke depan sikit bagi tu Tak sangka pula dapat sambutan pula sembang santai ni. Macam mana? Biasa tengok dalam TV. Macam tu lah. Dia memang nampak ramai tapi lambat sampainya, sakit lutut. Biasalah. Berseret macam tu datang. Kan? Memang masuk. Meriah surau ni. Meriah surau ni. Itu baru bagi Ustazah Maznah baru beritahu semalam tu. Kalau beritahu seminggu, saya rasa sampai keluar kemah. Ya mana? Masuk. Jadi kalau kita tengok dalam bab keberkatan hidup. Bila cerita tentang keberkatan hidup ni macam mana? Tutup sliding tu. Nanti kan rugi aircon. Bila kata keberkatan hidup ni, kan? Nabi pernah ambil satu ranting kayu, Nabi lukis dekat tanah tu. Nabi buat garisan panjang. Dengarlah saya cakap, orang lain cakap, siapa nak dengar ni? Buat garisan panjang. Dah buat garisan panjang, kemudian buat satu petak tergantung dekat garisan tu. Dalam petak tu pula dicakar-cakar pula dalam tu. Kemudian sahabat tanya, apa yang kau lukis tu Rasulullah? Rasulullah beritahu garisan panjang tu, itulah cita-cita manusia. Panjang macam-macam nak buat. Aku kan petang karang aku nak pergi sini, petang aku nak masak ini, petang karang besok pagi kita nak lepak minum tak dekat kedai ni. Soalannya confirm ke hidup lagi esok? Soalan dia. Contohlah kan. Jadi cita-cita panjang. Kemudian segi empat tepat yang kecil yang tergantung tu, Nabi kata setakat itu saja umur manusia sebenarnya. Sikit je umur kita ni, kan panjang mana. Lepas tu yang cakap-cakap cala-cala tu, dugaan dan ujian yang menyebabkan lagilah kita tak terasa lamanya hidup itu ni. Tiba-tiba dah tua. Tiba-tiba 144 Hijrah. Tiba-tiba je. Ya, dah tua dah kita, anak-anak semua dah kahwin. Tiba-tiba dah sakit lutut. Berseret jalan nak masuk kuliah ni tadi. Saya tengok tu ramai lagi datang, tak sampai-sampai, nampak lama dah. Tak, sakit lutut, berseret jalannya. Nak tu cakap tu tiba-tiba je kan. Sebenarnya tak. Ujian tu menyebabkan kita leka dan masa kita rasa macam sekejap saja berlalu. Hidup seseorang berkat akan melakukan sesuatu yang tak mampu dilakukan oleh orang yang hidupnya lebih lama. Sebagai contoh, tengok sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'az.
Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam ketika usianya 30 tahun, tetapi dia meninggal dunia pada usia 36 tahun. 6 tahun saja dia sempat Islam. Namun ketika beliau meninggal dunia, arasy Allah bergoncang dalam sebab nak menyambut kedatangan rohnya, padahal hidupnya hanya 6 tahun dalam pangkuan Islam. Nak beritahu apa? Keberkatan hidup dia. Kemudian keberkatan pada waktu. Kerana pada waktu maknanya dimanfaatkan waktu tu dengan perkara-perkara yang baik. Tahulah kita datang dengan Camah Samsul Debat ni tak adalah lama pun, sejam je sembang santai ni. Tapi mudah-mudahan banyaklah kebaikan yang kita dapat. Mudah-mudahan. Selain daripada dapat ambil gambar lepas ni, saya tahu dah nak membuktikan dia jumpa Samsul Debat hari ni. Macam tu lah kan. Jangan salah orang ya. Saya dekat Sarawak dah ada orang salah dah. Dekat Sarawak gitu dia tanya, nak ambil gambar boleh? Saya kata boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Dia ingat Adi Putra. Saya kata bukan. Samsul Debat ni. Balik tu agaknya dia belik-belik agaknya baru dia perasan. Dia masuk dalam Instagram tu. Bukan Adi Putra, bukan Mat Kilau, bukan Samsul Yusof. Dia kata macam tu. Baru dia perasan tu Samsul Debat. Kan? Ada orang yang tidur 10 jam, bangun tidur tetap tak bersemangat. 10 jam tidur, tetap lesu, malas nak bangun. Itu yang disebut sebagai tak berkat. Tapi ada orang tidur hanya 4 jam, tapi bangun dengan semangat, banyak buat kerja-kerja yang baik, banyak bagi manfaat pada orang. Itu dia. Keberkatan pada rezeki. Rezeki yang berkat tu dapat mencukupkan dirinya walaupun sedikit. Ramai orang gajinya banyak, tapi banyak hutang yang harus dibayar dan kehidupannya tetap susah. Tapi ramai orang yang berpendapatan sedikit, tapi cukuplah untuk menyara hidup keluarganya. Apa yang diperlukannya dapat dicapai, hidupnya aman, damai dan bahagia. Itu dia. Relax je. Kerja kampung aja kita dekat sini contohnya kan. Tapi alhamdulillah tak terkejar-kejar, tak teruk sangat jam macam tempat-tempat orang lain. Kan, makanan pun masih murah, makan nasi lemak sebungkus masih dapat lagi lah kan, RM1 dapat lagi. Tempat lain dah tak dapat dah sebungkus tu RM1, tak dapat lah, mahal dah, macam-macam lah alasannya kan. Kemudian begitu juga keberkatan pada ilmu. Keberkatan pada ilmu pengetahuan, bak kata apa yang dia belajar dimanfaatkan, pesan guru diikut. Bak kata orang dulu-dulu pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Makna dengar pesan guru-guru kan. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Nampak? Siapa nak jawab? Macam tu lah kan, biar tu adat lah jawab kan. Tapi betul lah, itulah nak maklum kan, nak bagi tahu betapa hidup kita ni macam tu lah, berguru kan, berilmu, kita cari ilmu kan. Ilmu yang berkat adalah ilmu yang boleh diamalkan dan begitu juga disampaikan kepada yang lain kan. Cantik teluk pantainya landai, tamat perahu tepi kuala, biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Macam tu. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Kan? Pernahlah belajar kan. Kalau tak, walaupun ilmu tu sikit, tapi kadang ada gunanya pada keadaan tertentu. Malu bertanya sesat barat, bukan sesat jalan, memang sesat barat. Sekarang tak tahu jalan, tak tanya pun dia boleh pakai map kan. Tak macam dulu. Dulu memang malu bertanya sesat jalan, sekarang tak ada sesat barat. Dia tak tahu mana je nak pergi. Di kandang kambing kita, di kandang rimau kita mengucap. Ingat rimau tu tak kenal kita siapa. Elok akan mengaum kat kandang rimau tu. Aduh, kesian betul. Confident je maum dia kata. Dengan kambing boleh lah kau bembek kan. Dengan rimau jangan. Dia kenal siapa manusia ni kata kan. Mau memang kena makan lah lepas tu. Cuba mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Silap-silap mengundur rimau tu. Oi, mengucap dia ni, dia kata kan. Islam dia ni. Iya. Orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, rimau kalau dia makan orang tu,
100 hari dia tak ada jumpa makanan, ada pandangan kata. Dia nampak ni alif lam lam ha kat kepala orang Islam ni. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu lah. Kan? Tapi kalau mati kena gigit rimau steady lah. Kan? Iya, daripada kena gigit anjing biarlah rimau. Kan? Iya. Iya. Dalam bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing, biar mati dibaham harimau daripada mati digigit anjing. Mana? Iyalah. Kalau kono kat rimau tu steady lah. Dia mati besar, dia berlawan dengan rimau tu. Iya, steady lah dia. Daripada cerita dia kena gigit anjing mengelupur langsung mati pun bodoh kan. Kan? Jadi kemudian keberkatan pada ilmu ni juga, dia berubah dari segi amal ibadahnya, budi pekertinya sebab dia berilmu. Cakap pun elok-elok, berbudi bahasa. Bila tegur tu elok dia. Walaupun dia tu pangkat tinggi macam tadilah Cik Ani tadi. Kan? Ilmu ni tinggi, pengalamannya banyak tapi merendah diri. Dia memperkenalkan saya macamlah good sangat Samsul Ubat ni. Tak ada pun. Kan? Tapi itu namanya budi bahasa. Kan? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Macam tu budi bahasa. Jadi cakap elok. Kalau pergi meminang tu kan kena berbudi bahasa. Ni kami ni datang daripada jauh, berhasrat nak memetik bunga di taman. Kawan tu lurus, memang tak ada taman rumah ni. Bunga yang mana dimaksudkan tu? Alah, ni bunga yang hidup dalam rumah ni lah. Katalah macam itu. Dia kalau boleh naklah dapat bunga yang kami dikhabarkan sudah lama tak disunting, dia kata. Berlari maknya ke dapur. Maknya dah lama ibu tunggal. Maknya nyangkakan dia sebab dia paling lama dalam rumah tu belum disunting. Patutlah maknya yang malu-malu. Aduh. Akhirnya pinangannya diterima. Terkejutlah si lelaki kerana bila nak berjumpa dengan tunangannya, tua sangat, ini mak dia ni. Tu dia kan. Salah teknik kan. Jadi mana kata dia akan berubah dari segi budi pekerti, adabnya. Tapi itulah akhlak yang pada hari ni yang jadi tuntutan. Ada masalah kita masyarakat pada hari ni, kita sedang menghadapi krisis adab, akhlak. Kan? Yang tu yang sekarang ni. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan hidup, keberkatan rezeki kita, mudah-mudahan anak-anak kita dapat dibentuk dengan baik, berakhlak baik, berakhlak mulia, beradab, bersopan santun. Dan orang semua hari ni nak cari baik ke budaknya. Itu soalan dia tanya, bukan tanya kaya ke budaknya, baik ke budaknya. Tu sebabnya kalau datang tiga budak tu datang rumah ustaz tu, kami nak meminang anak ni, ustaz pilihlah antara kami siapa yang paling layak sekali. Ustaz tu pun tanya, nama kamu siapa? Nama saya Ahmad Duha. Kau baca surah Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Bukan main lagi. Dengan kau kalah harkat semua jaga. Kamu, siapa nama kamu? Nama saya Muhammad Anas. Kau baca surah An-Nas. Wah, senyumlah budak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai habis. Budak yang ketiga tu dah berpeluh sebab namanya Yasin. Matilah aku ni. Apalah akal aku nak menjawab ni, dia kata. Jadi selesai yang kedua, bagus. Kamu, siapa nama kamu? Pakcik terus terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qulhuwallahu Ahad. Boleh pula lagi panjang nama gelaran daripada nama betul. Melampau betul kan? Janganlah risau, pakcik ni tak adalah nak uji macam tu sangat. Kalau pakcik nak dengar bacaan saja, cuba baca Fatihah lah. Legalah Yasin tu tadi. Bacalah dia Fatihah nak dengar kan. Itulah dia kan, keberkatannya. Anak-anak ni biarlah yang nak cari yang beradab, nak cari yang berakhlak, yang ada agama. Ini rumah besar, kereta besar meminang anak kita. Senanglah hidup anak aku. Belum tahu lagi.
Datang keretanya besar, pakai kot, tali leher besar sejadah. La ilaha illallah. Teruk betul kayanya. Besar sejadah tali lehernya pun teruk sangat. Hari pertama dari pijaknya anak kita. Contohlah kan. Jadi nak cari yang berakhlak, cari yang bersopan santun. Nampak orang tua menunduk, tegur pun bahasanya elok. Kan? Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Macam itulah. Ya, banyak pula pantun hari ini. Ya. Kemudian keberkatan pada rumah. Rumah yang berkat akan membuat penghuninya merasa aman dan damai tinggal di dalamnya. Rumah yang dapat menjadikan penghuninya merasa bahagia ketika berada di dalam rumah. Tenang, aman, damai, bahagia. Kalau ada masalah pun, dia sentiasa memandang kepada hikmah. Ada masalah ya? Bang, anak kita ni bang, dia kesian bang, dia accident bang. Tak apalah, Tuhan nak bagi dia rehat lah tu. Biarlah dia duduk kat rumah seminggu ni. Nanti besok dah okey, besok pergilah masuk belajar balik. Relax, jaya aja. Bila memandang hikmah betul juga dapat dia rehat kat rumah betul. Lagi tu dengar sibuk sangat. Nampak tak? Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawa. Macam tu lah. Terasa ya tenang. Tak masin selaut garam tu. Dia rasa tawa. Sebab hikmah. Ya, hikmah. Kan? Kemudian keberkatan pada keluarga. Keluarga yang berkat dan keluarga dapat membantu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri ni kejut suami, abang jom kita solat sama-sama. Abang, jomlah bangun solat. Abang. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kan, nak kejut lah betul-betul. Kan. Jadi makna kata, kita kena faham keluarga yang bahagia bukan makna keluarga yang tak ada masalah. Semua keluarga ada masalah. Tapi kita kena menghadapi masalah tu dengan baik. Orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak lari daripada ujian dan dugaan. Mesti ada ujian. Tiba-tiba balik kang selipar hilang. Selipar penceramah pula tu. Contohlah. Ujian lah tu. Saya pernah kena kat Perak tu tadi. Keluar selipar penceramah disapu. Hilang. Nampak macam mana dia suka kat selipar penceramah. Tak apalah kan. Nak pinjam selipar masjid tak tahu bila nak pulang. Kaki ayam lah masuk dalam kereta. Macam tu je. Ya. Jadi mana memang ada ujian dan dugaan. Kenalah sabar banyak-banyak. Kan. Ada je ujian dan dugaan. Ada orang tu ujian ni apa? Tiba-tiba rotek kereta, rotek motor, mati serentak. Aduh, masa ni lah nak mati, time ni nak pakai duit, dia katakan. Sabar banyak-banyak. Adanya rezeki. Kadang-kadang bila orang sebut pasal rezeki ni, ramai orang mempertikai kan. Kenapa aku tak dapat naik? Kenapa aku tak dapat naik pangkat? Kenapa aku tak dapat keputusan macam ni? Kenapa aku tak dapat kerja tu? Ramai orang mempertikai kan. Okay, soalan dengan ramai kalau kita tanya balik, rezeki datang daripada siapa? Rezeki datang daripada Allah. Tapi kita kena faham apa maksud datang daripada Allah tu. Allah tentukan 3 perkara dalam bab rezeki ni. Pertama, Allah tentukan puncanya daripada mana. Kita pun tak pasti. Allah tentukan puncanya. Contohlah yang nak pergi umrah kan. Tak ada siapa yang dapat tahu yang dia dapat pergi selepas daripada tiba-tiba dia dapat duit, dia boleh pergi. Dia pun tak sangka boleh pergi dengan duit tu, contoh. Ataupun tiba-tiba nak ada anak saudara dia belanja dia, mana sangka. Atau tiba-tiba ada duit yang tersorok dekat bawah katil dah lama tak perasan. Tengah kemas-kemas katil terjumpa. Betul, ini kadang-kadang kita pun dah tak tinggal pasal duit tu. Kan? Ni rezeki hujan. Mana sangka? Kan? Tapi tak apalah, nampak makanan dah siap, tak apa, okey. Kita yang penting makanan ada. Makanan ada, tu penting, mustahak tu. Bila ada makanan dah terhidang, makruh camah lama. Walaupun hujan. Tak adalah, macam itulah Jadi makna kata, pertama Tuhan tentukan puncanya. Kedua, Tuhan tentukan kadarnya, banyak ke sikit ke sedang-sedang ke. Yang sedang-sedang pun Allah Ta'ala tentukan.
Kalau dah tahu Tuhan tentukan, kenapa? Dengan kau dapat bonus, alah sikit aja. Tengok. Itulah cakap orang yang tak bersyukur. Kadarnya Allah tentukan. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila kita akan dapat rezeki tu. Jangan petikaikan. Dah tua-tua ni baru dapat. Jangan. Ada orang tu langsung tak dapat. Ada orang umur 50, 60 baru merasa pergi umrah. Okey, tak ada masalah. Ada orang tu umur 20 tahun dah dapat pergi. Untungnya kau nak 20 tahun dah dapat pergi umrah. Maknanya Allah yang tentukan. Okey. Jadi jangan kita petikaikan. Kemudian begitu juga keberkatan dalam persahabatan dan pergaulan. Alhamdulillah, kawan dengan orang baik-baik, dapat datang majlis yang baik-baik, dapat datang program hari ni ramai-ramai, kan? Alhamdulillah. Jadi siapa sangka selama ni tengok dalam TV je, hari ni dapat tengok dekat luar TV. Ada orang pernah tanya saya, Ustaz pernah masuk TV Ustaz? Tak pernah. Keluar selalu sebab nak masuk tak muat, saya kata. Katanya tu kan. Ada yang tanya, saya sendiri pun tak sempat tengok cerita saya dalam TV. Tak sempat tengok. Sibuk manjang. Ada je tempat nak pergi, kan? Jadi makna kata keberkatan, persahabatan, pergaulan kita, masyarakat, berkat ni dilihat macam mana? Sahabat senang dengan kita, kita pun senang dengan sahabat kita. Masyarakat senang dengan kita, kita senang dengan masyarakat. Seterusnya keberkatan pada pekerjaan. Pekerjaan yang berkat adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Ya, dan begitu juga dia akan menjaga amanah dan menjaga tanggungjawab si sepanjang melaksanakan tugasan dan pekerjaannya. Maka kalau kita tengok dalam bab kita mencari rezeki, misalnya, kan, bekerja tu mencari rezeki, kan? Jadi carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal, bersih dan lurus. Halal maksudnya tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah, tidak menyebabkan kita derhaka kepada Allah. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Lurus menyebabkan kita patuh dan taat kepada segala perintah Allah. Itu pentingnya rezeki yang halal, bersih dan lurus. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah beritahu, wahai orang-orang yang beriman, makalah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya beribadah kepadanya. Begitu juga nak dapatkan rezeki yang baik, prosesnya pun mesti baik, caranya pun mesti baik. Kaedah kena betul, sebab dalam Islam matlamat tak pernah menghalalkan cara. Cara pun mesti baik. Aku nak tolong orang miskin, aku curi daripada orang kaya, tak boleh, kan? Masih tolong daripada ikut kemampuan kita sendiri, kan? Dan begitu juga kita meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak baik tentang rezeki, antaranya riba, judi, kan? Gharar, rasuah dan sebagainya. Tinggalkan, kan? Jadi bagaimana nak dapatkan keberkatan? Sentiasa berusaha melakukan yang terbaik. Kedua, bertakwa, mengikuti perintah dan juga meninggalkan larangan Allah. Ketiga, bertawakal, menyerahkan urusan kepada Allah. Keempat, bersabar dan bersyukur. Kelima, bersedekah, berzakat, infak. Yang keenam, jaga silaturahim. Yang ketujuh, berdoa dan beristighfar. Laju betul ni. Sempat salin tak? Ulang balik. Yang pertama, berusaha dan bekerja bersungguh-sungguh. Yang kedua, bertakwa, yakni mengikuti segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ketiga, bertawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah. Keempat, bersabar dan bersyukur. Kelima, berinfak, sedekah, zakat. Keenam, menjaga silaturahim. Ketujuh, berdoa dan beristighfar. Yang ke-8, berbuat kebaikan banyak-banyak. Dan begitu juga adalah bangun di awal pagi.
Bila sebut bangun di awal pagi, Fatimah puteri Rasulullah SAW berkata bahawa di saat Rasulullah melihatnya masih terlentang di tempat tidurnya di pagi hari, baginda menegurnya dengan menyatakan, putriku, bangunlah dan saksikanlah kemurahan hati Allah dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Jangan jadi seperti kebanyakan orang. Maknanya yang bangun subuh awal ni tak ramai, yang tak bangun lagi ramai. Tu Nabi sebut tu, jangan menjadi seperti kebanyakan orang. Allah mengurniakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulanya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tu sebabnya orang tu bangunlah maha joki kau ni. Bangunlah awal. Hei, macam mana nak murah joki? Bangun lambat. Macam tu orang tu dulu. Kan nak mati. Cuma niat dan jihad, Nabi kata. Rupanya niat yang baik tu pun susah nak buat. Jangan kata nak buat baik, niat tu pun susah. Cubalah kau ubah niat kau ni. Orang cakap kan dia, tak boleh lah, dia kata. Dia sendiri berniat. Macam mana? Bukan semua orang ada niat nak datang kuliah duha pagi. Yang nak dengar program Sembang Santai ni. Kalau hati dia tak terbuka tu kan. Jadi kalau kau ubah niat kau, tak apalah, kau pergi-pergi je lah, kau tak payah ajak aku ni, dia kata, kan? Ada orang macam tu, kan? Jadi biarlah. Nampak macam mana kita dah cuba, tapi hati dia bukan kita pegang, hati dia Allah yang pegang. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia, kan? Jadi mana kata yang pertamanya kita akan rasa cukup dengan apa yang kita ada ni. Maknanya dalam kita berubah ni, nak buat benda baik memang bukan senang. Nabi sebut bukan Nabi sebut ni. Nabi sebut apa? Wa man kanat hijratuhu ila dunya au amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang berhijrah itu kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Apa niat dia? Datang dengan ceramah Samsul Debat sebab nak dapat masuk syurga. Lainlah. Kenapa datang kuliah hari ni? Boleh selfie. Dapatlah selfie. Mungkin dapat pahala tapi taklah sebanyak pahala ibadah tu. Kena perbetulkan niat. Dapat ambil gambar Samsul Debat, bonus. Tak dapat ambil gambar pun tak apa. Kita okey je. Macam tu kan. Dah halang-halang jumpa, ambil gambar, dapat, alhamdulillah. Macam tu je. Jangan lupa niat kerana Allah. Kan, barang siapa yang niat dalam surah An-Nisa ayat 100, wa man yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah niatnya di jalan Allah kerana Allah, yajir fil ar muragaman kasira wasa'ah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Maka apa takut? Saya tak habis ceramah pun saya tahu ada makanan kat sana. Punya yakin dengan rezeki Allah bagi. Tapi apa menu tak tahulah. Saya target ada lah. Sebab last time saya datang pun boleh tahan. Ya Allah, lupalah pesan kat Ustazah Maznah tu. Empeyek tu ada tak? Empeyek tu minta belum? Ustazah lupa lah tu. Dah pesan lah tu. Aduh, saya tak tahulah. Gila betul nak makan empeyek Jawa ni. Kan? Tak cakap. Saja cakap sekarang. Kuliah akan datang banyak dapat ni. Okey? Jadi itu dia. Jadi makna kita cuba belajar berasa cukup. Dia macam ni lah. Sekejap lagi saya bagi tahu apa 5 yang kena ada. Okey. Tanda rezeki dia berkati, pertama dia rasa cukup. Kedua, apabila keluarganya dilihat stabil ataupun bahagia, tenang je keluarga dia. Bahagia je rasa dalam keluarga dia. Tak ada gaduh-gaduh. Gaduh biasalah sikit-sikit.
Tapi tak adalah sampai melempar pinggan, bertumbuk tampar sampai berdarah, tak adalah. Cakap-cakap aja. Kadang-kadang orang perempuan ni kadang mulutnya memang bisa. Ngaku pula tu. Suami balik lewat, lambat balik, apa hal? Oh ya Allahu akbar. Abang tadi mengaji dengan imam ajak abang mengaji. Ya ke mengaji? Mengaji ke kedai kopi? Ya mulut engkau. Salah ke aku mengaji? Esok tu lepas maghrib imam ajak mengaji pun tak nak. Terus balik, tak apalah mam. Hari ni nak benar balik cepat. Malah lah bising-bising. Sampai kat rumah bini tegur. Ai, cepat balik hari ni. Tak semayang ke? Tak semayang katanya. Balik awal salah, balik lambat salah. Awal hari ni bang. Orang lelaki kalau balik rumah, kalau bini cakap, awal hari ni bang, start motor keluar balik. Apa besar keluar bang? Dan kau kata awal lagi aku keluar lah dulu. Macam tu je ubatnya. Tapi kalau orang perempuan diam lagi pening kepala kita, biarlah dia bising. Dia bising tu lagi okey daripada dia diam. Dia diam huru-hara kita kan? Keluarga bahagia, walaupun dah tua bahagia. Bergurau senda lagi dah tua-tua ni. Bergurau senda berpeluk-peluk. Naik motor peluk rapat. Jom sayang kita pergi dekat Padang tu kita join latihan menembak. Senapangnya tinggal orang yang pergi. Dah tua-tua ni. Menembak pula kerjanya. Aduh. Ramai pula saya tengok tadi. Saya ingat tempat ceramah tadi. Rupanya latihan menembak. Berapa ramai orang sini dah pergi menembak situ? Tak ada. Tak, senapang tinggal situ. Dia tercampak ke belakang. Ramai mana orang luar lah latihan menembak situ. Biasanya siapa yang nak menembak tu? Polis. Memang tu lapang sasar ke? Tapi buatlah pagar elok kan. Modernnya. Sekarang buat ada datang naik kuda macam cowboy, bawa pistol ke situ, kacau. Kan? Yang ketiga, tanda keberkatan rezeki apabila kita rasa mudah untuk menjaga solat dan melakukan amal ibadah. Itu tanda keberkatan rezeki. Yang keempat adalah bila orang sekeliling kita senang dengan kita dan kita senang dengan orang lain. Yang kelima, bila anak-anak cemerlang dalam bidangnya masing-masing, dalam pelajaran, dalam kerjanya, dalam apa juga diusahakannya, berjaya. Anak ambil peksa 10 subjek tapi dapat 13A. Berlebih pula A daripada subjek yang dia ambil. Pening kepada bapak. Mana tu? Yang keenam, rumahnya seringkali diziarahi. Itu pun tanda diberkati rezekinya. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak termasuk. Itu engkau yang order, jangan kira. Ya. Dan yang ketujuh adalah apabila doa kita senang dimakbulkan. Kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, doa yang tidak dimakbulkan antara sebabnya adalah kerana makan dari rezeki yang haram. Maka itulah petanda rezeki ke orang-orang yang ada keberkatan. Bila nak cerita tentang keberkatan, ada satu kisah. Kita gemar dengan cerita kan. Ada satu kisah ketika zaman Empayar Khalifah Abbasiyah. Adalah seorang orang kaya ni, dia ada 2 orang anak. Dia ni orang kaya, dia ada 2 orang anak. Bila dia sakit, anak yang berdua ni, seorang ni nak jaga ayah dia, terbagilah aku jaga ayah aku ni. Dia nak sangat jaga ayah dia. Yang seorang lagi tak nak jaga ayah. Aku dapat harta je, aku nak harta. Dah mati besok kau bagi tahu aku. Dia cakap dengan adik dia tu. Dia tak nak jaga ayah dia. Maka lepas tu ditakdirkan tak lama lepas tu meninggal ayahnya. Bila ayahnya meninggal, baliklah abangnya nak ambil harta benda. Dan dia ambil semua, tak ada satu pun ditinggalkan untuk adiknya tu. Adiknya pun cakap, tak apalah bang, saya tak nak pun harta dunia ni, abang nak ambil lah, saya dapat jaga ayah pun dah cukup baik dah. Seronok sangat. Hidup dia susah. Kemudian bila satu hari adik ni yang susah ni bermimpi.
Ada seorang lelaki berpakaian serba putih datang dalam mimpi dia. Dia kata, engkau pergi kat satu tempat ni, dekat bawah tempat ni, bawah pokok ni, kat sini ada 200 dinar Ashrafi, nilai mata wang pada ketika itu. Besarlah 200 dinar Ashrafi pada ketika itu. Sampai satu soalan aku nak tanya dalam mimpi, dia tanya lelaki itu, ada tak keberkatannya duit tu? Dia kata tak ada keberkatannya. Maka esok tu dia cerita dengan isteri dia, malam tadi abang mimpi begini-begini. Habis abang ambil tak? Tak nak lah, tak ada berkat. Abang, kenapa lah abang tak nak ambil 200 tu? Kan biasa orang perempuan macam gitu kan? Tu dalam mimpi. Dalam mimpi pun dia marah. Pergilah ambil, abang tak tahu lagi, ambil je lah, dah rezeki kot. Jangan, tak ada berkatnya, buat apa nak pergi ambil? Lagipun mimpi je kot. Selang beberapa hari dia mimpi sekali lagi. Dia mimpi dia bertemu dengan lelaki yang sama. Dia kata, kali ni dekat tempat ni pula ada lagi 200 dinar Ashrafi untuk engkau. Kalau kau nak, kau pergi ambil. Sekali lagi soalan dia tanya, ada tak keberkatannya pada duit tu? Dia kata tak ada. Kalau tak ada, tak apalah, aku tak nak. Besok tu cerita lagi dengan bini dia. Bini dia marah, abang tak nak ambil, suka hati abang lah. Orang nak bagi tak nak ambil, dia kata kan. Itulah ayat orang perempuan. Orang perempuan di Malaysia, kecuali di kampung ini, tempat lain. Kenapa lah abang tak ambil? Rugi betul lah abang tak ambil, dia kata. Kan dah kata tak ada berkat, buat apa ambil? Suami dia kata. Kemudian selang beberapa minggu, beberapa hari, dia mimpi sekali jumpa lelaki itu. Dia kata, kali ni dekat satu tempat tu ada 2 dinar Ashrafi. 2 dinar, bukan 200, 2 dinar, RM2. Dia pun cakap dengan bini, habis abang nak ambil ke? Apa benda RM2? 2 dinar. Jadi suami dia kata, tak apalah, aku tanya pada orang tu, ada tak keberkatannya? Sesungguhnya ada keberkatannya. Sebabkan ada, aku nak pergi ambil. Dia pergi ke tempat tu, memang ada 2 dinar Ashrafi tu. Dia ambil, nak beli apa pula dengan 2 dinar. Maka dia pergi ke pasar, rezekinya dengan 2 dinar dapat beli 2 ekor ikan. Beli 2 ekor ikan, bagi kat isi. Nah, ni rezeki kita hari ni. Ikan dapatnya. Jadi kau masakkanlah untuk kita hari ni. Bila dia belah perut ikan tu, terjumpa sebiji mutiara berwarna hitam berkilat. Dia belah satu ikan lagi pun ada sebiji mutiara berwarna hitam berkilat. Dan bila dia pelik sangat mutiara ni, maka apalah nak buat ni, apalah nak buat ni. Maka lepas itu dia kata, tak apalah, biarlah aku pergi ke pekan untuk tanya siapa yang sudi membeli 2 biji mutiara ni. Rupa-rupanya khalifah pada ketika itu yang bernama Khalifah Malik bin Marwan sedang mencari-cari mutiara seperti itu. Dan berapakah harganya yang dia beli daripada orang ini? Setiap 1 biji mutiara nilainya bersamaan dengan 50 ekor unta sarat dengan muatan. Bayangkan, dengan 2 biji dia dapat 100 ekor unta sarat dengan muatan. Inilah dikatakan berkat. Kalau rezeki seharian kita berkat, insya-Allah cukup walaupun sikit. Tapi kalau kerja siang malam duit banyak, tak cukup, kadang-kadang disebabkan oleh ketidakberkatannya. Kesimpulannya, pertama, rajin-rajinlah tengok dan jaga mak ayah. Mudah-mudahan ada keberkatan rezeki, ada keberkatan hidup. Kedua, adik-beradik jangan bergaduh. Kau nak, kau ambil lah, tak usahlah gaduh, adalah rezeki kita. Jangan bergaduh adik-beradik hanya disebabkan oleh harta pusaka, harta peninggalan arwah yang tak seberapa. Begitu juga kalau ada banyak harta pun tapi tak solat, tak puasa, tak zakat, tak baca Quran, maka ia juga menjadikan hidup kita tak berkat. Kemudian berkat datang dari Allah, maka mintalah selalu. Kadang-kadang mimpi ni boleh percaya, tapi jangan memandai pula mentafsirkan sendiri ikut pandai-pandai kita, jangan. Begitu juga tak semua yang isteri cadangkan kita semua kena ikut. Macam dalam cerita tadilah. Tengoklah keadaan dan kesesuaian. Bila orang tawarkan sesuatu dalam mimpi tu, dia tawarkan sesuatu, jangan terus terima saja. Fikir dulu masak-masak, takut menyesal dalam skim cepat kaya. Alhamdulillah semalam saya telah pun dipilih menjadi ikon kepada PDRM untuk masalah skamer. Sekarang terlampau banyak masalah skamer. Hati-hati
Ya, dengan telefon kita, orang telefon dia kata, "Cik, alhamdulillah baru saja memenangi tiket umrah." Hati-hati. Kalau pelik-pelik nak pergi umrah, tanya Ustazah Maznah. Tanya Haji Zul. Tuan Haji Zul, Kopiah pun ada logo travel, jangan main-main. Ni betapa betulnya. InsyaAllah nak pergi dengan Samsul Debat, tanya dia bila yang kosong boleh pergi. Kita pergi sama-sama. Samsul Debat tak jadi mutawif. Sebab Samsul Debat kalau jadi mutawif, dia bagi taklimat travel lain, dia tinggalnya mutawifnya dengar taklimat saya. Tu masalah je. Jadi biarlah saya join dengan jemaah, ya. Jadi pesan yang tadi yang saya janjikan tadi, kalau nak selamat hidup kita, berkat hidup kita ni, 5 kita kena amalkan. Kita kena ada dalam diri kita. Pertama, kita kena sabar banyak-banyak. Sabar. Hidup kena sabar. Kadang-kadang tak boleh dia sabar walaupun nama dia Sabariah. Mana Sabariah ada? Ada Sabariah. Mana dia? Cik Sabariah mana? Sabariah. Sabar ya Cik Sabariah. Walaupun nama lelaki tu Sabarudin. Tak ada Sabarudin. Sabran ada? Sabri? Tak ada. Jadi sabar banyak-banyak. Yang pertama. Yang kedua, syukur. Selamat hidup kita. Orang yang syukur, dia tak akan tamak. Orang syukur tak akan sombong. Orang syukur tak akan dengki dengan orang sebab dia syukur. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah. Serahlah kepada Allah. Semoga Allah tunjukkan yang terbaik. Kemudian yang keempat, redha. Redhalah apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan itulah yang terbaik. Dan begitu juga yang terakhirnya, jangan lupa ikhlaskan diri kita kerana Allah. Bila seorang tu ikhlas, maksudnya dia tidak mengharapkan apa-apa ganjaran manusia. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Percaya cakap saya, bila seseorang itu mengharapkan pengiktirafan manusia, dia akan kecewa. Jangan kita harapkan pada manusia sangat-sangat. Jadi kita akan kecewa sebab manusia ni pun terbatas kemampuan dia. Berserahlah kepada Allah, tentu kita takkan kecewa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sekadar itu saja sembang santai kita pada hari ini. Kadang lepas ni kita ada sesi bergambar yang akan makan masa lebih kurang sejam lamanya. Gambar tegak RM10, gambar rebah RM15. Jadi tapi betul saya kata yang ikhlas tu tadi, maksudnya kadang-kadang ada orang dia kata minta-minta lah dia tolong aku dapat kerja ni. Kita harap kat manusia, kita kena bersedia untuk kecewa kalau berharap pada manusia. Kita kena cakap, aku minta tolong, ya Allah tolonglah hamba-Mu ni, ya Allah. Tapi kawan kita ni dah tolong, minta maaf lah, aku dah tolong dah tak boleh. Tak apalah, dah tak ada rezeki, nak macam mana. Kita percaya rezeki itu 3 tadi, punca, kadar dengan masa. So kalau kita yakin benda tu, kita tak akan kecewa. Jangan kita mengungut, jangan kita mengungut. Kita dah serah pada Allah, ya Allah berikanlah anak aku keputusan yang terbaik. Anak kita balik dapat bawa balik keputusan 9E. Nak buat macam mana setakat tu otak kau, cakap macam tu kan. Jadi anak tu balik jangan dimarah dia. Nak buat macam mana, mak redha je dengan keputusan tu, mak syukur. Yang penting kau ambil peksa dapat keputusan 9E lah, nak buat macam mana. Rupa-rupanya anak tu bila dengar mak dia kat situ, dia ingat mak dia marah. Tiba-tiba dia rasa bersalah, tak sepatutnya aku bagi mak aku keputusan macam tu. Diam-diam sambil dia bekerja, dia belajar sendiri dan dia ambil peksa balik semula diam-diam tanpa pengetahuan mak dia. Dapat masuk kolej, dapat masuk universiti lepas tu. Maka betul tak keputusan 9E tadi terbaik untuk ubah diri dia? Betul. Itu sebab saya kata tadi, mana kata yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Maknanya walaupun sikit yang kita dapat hari ini, kita kembang-kembangkan. Dan begitu juga tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak tuan-tuan dan puan-puan menjemput pada hari ini.
rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak.